Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Mac 2023 bersama saya, Pia Enadia. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa dikatakan sudah memilih parti baru untuk meneruskan perjuangan politiknya dengan menyertai PAS. Ia dibuat hanya beberapa bulan selepas Anwar dipecat dari UMNO dan dilihat terus melawan kepimpinan yang ada dalam parti itu. Memetik Malaysia Kini yang memetik sumber, Anwar yang pernah menjadi menteri sama ada semasa BN atau PN menjadi kerajaan, sudah pun mengisi borang keahlian PAS. Bagaimanapun, katanya Anwar bercadang untuk mengumumkan penyertaan tersebut selepas Aidilfitri. Sumber yang rapat dengan Anwar itu memaklumkan mereka turut tidak menolak kemungkinan Anwar akan menjadi salah seorang calon PN pada PRN Kelantan nanti. Anwar sebelum ini dilihat antara tokoh UMNO yang menggesa kerjasama parti itu dengan PAS dan bersatu dalam PN dan ia bertentangan dengan ketetapan dibuat pemimpin parti. Susulan prestasi buruk BN dalam PRU lalu pula, Anwar bersama sejumlah ketua UMNO bahagian lain menggesa Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatan sebagai Presiden. Pada peringkat awal, bekas ahli Parlimen Ketereh itu dilihat mahu menggerakkan pertubuhan dikenali sebagai Muafakat Nasional. Beberapa tokoh politik juga menyertai MN termasuk bekas ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin. Namun tidak lama kemudian, Anwar menyatakan hasrat untuk kembali berparti. SPRM menafikan membuat pendakwaan terpilih dalam siasatan terhadap Kertas Pandora. Ketua Pesuruhjayanya SPRM Azam Baki berkata demikian sebagai menjawab dakwaan ahli ekonomi politik Edmund Terence Gomez, pemimpin dari blok kerajaan tidak dipanggil oleh SPRM walaupun dinamakan dalam dokumen yang bocor itu. Dalam jawapan bertulis kepada Malaysia Kini, Azam berkata SPRM memberi tumpuan kepada orang terdedah politik yang mempunyai kuasa dan kedudukan semasa didakwa melakukan salah laku dan disyaki telah menyalahgunakan kuasa mereka. Kata Azam lagi, SPRM bebas untuk menyiasat selagi mempunyai sebab untuk percaya mereka yang mempunyai kedudukan dan kuasa serta disyaki berlaku penyelewengan dan salah guna kuasa tanpa mengira sesiapa. Justru, SPRM tidak mengamalkan pendakwaan terpilih kerana pihaknya bebas menyiasat tanpa sebarang campur tangan atau pengaruh daripada pihak lain. Azam menambah, Suruhanjaya tidak dapat membuka penyiasatan mengikut kehendak mereka kerana ia mesti berdasarkan fakta dan bukti mengikut prosedur operasi standard dan undang-undang yang diperuntukkan. Pada 25 Mac, Gomez mempersoal mengapa timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz serta Ahli Parlimen Selayang William Leong tidak disiasat oleh SPRM berhubung Kertas Pandora. Berita seterusnya, Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor mendakwa Majlis Berbuka Puasa anjuran pihaknya pula diganggu selepas dilarang menyertai acara anjuran Kerajaan Pusat. Sanusi berkata kelulusan lokasi Majlis Berbuka Puasa Anak Kedah di perantauan bersamanya di Map Serdang dijadualkan pada 9 April ini ditarik balik. Dalam satu kenyataan di Facebook, Sanusi berkata, pihaknya hanya mahu menganjurkan majlis berbuka puasa dan kerajaan negeri akan membayar sewa. Sanusi yang jelas hairan terhadap perkara yang berlaku mempersoal mengapa terjadi perkara sedemikian sedangkan Kedah menghasilkan 43% beras untuk negara. Terdahulu, Sanusi mendakwa dilarang menyertai program anjuran kerajaan pusat termasuk menghadiri 5-23 Mei ini. Sanusi mendakwa dalam satu tulisan di Facebooknya semalam, keputusan itu dibuat Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim. Namun, Sanusi tidak mendedahkan punca sebenar keputusan itu dibuat. Bagaimanapun, Sanusi menjelaskan majlis berbuka puasa masih akan diteruskan seperti dirancang juga di Kuala Lumpur. Mahkamah Persekutuan akan memutuskan mengenai permohonan Najib Abdul Razak untuk menyemak sabitan dan hukumannya dalam kes rasuah SRC International yang bernilai 42 juta ringgit esok. Keputusan 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sabli esok boleh menyebabkan Najib dibebaskan sepenuhnya daripada 7 pertuduhan.
Sekiranya mahkamah tidak menolak permohonan semakan, ia juga boleh memerintahkan perbicaraan semula kes Najib di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Atau ia juga boleh diadakan pendengaran semula rayuannya di hadapan Hakim Mahkamah Persekutuan yang baru yang tidak diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Panel lain dalam permohonan semakan itu ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat, Rozaria Bujang dan Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jaiz. Mahkamah Persekutuan telah mendengar permohonan semakan itu dalam tempoh 6 hari yang bermula pada 19 Januari dan berakhir pada 28 Februari. Pada 23 Ogos tahun lepas, panel Mahkamah Persekutuan berasingan yang dipengerusikan Tengku Maimun menolak rayuan Najib untuk mengetepikan keputusan bersalahnya serta penjara 12 tahun dan denda 210 juta dalam kes rasuah itu. Melalui permohonan semakan sekarang, Najib berhujah bahawa Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan yang telah dinaikkan dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan berada dalam konflik kepentingan apabila mendengar dan memutuskan kes SRC International pada Julai 2020. Najib antara lain mendakwa Hakim itu didakwa sedar bahawa Maybank Investment, satu entiti kumpulan Maybank, dan Bina Fikir, juga entiti kumpulan Maybank, telah menasihati 1MDB dalam perkara berkaitan penubuhan SRC International. Najib turut mendakwa konflik kepentingan itu timbul kerana peranan Nazlan sebagai Ketua AM Maybank sebelum ini. Bekas Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin memberi keterangan bahawa tidak mengetahui butiran bon 10 juta ringgit yang ditandatanganinya. Bon itu harus ditandatangani sebelum dibenarkan bertanding di Ampang di bawah tiket parti PKR semasa PRU 14. Dalam kenyataan saksinya terhadap saman 10 juta PKR berhubung keluar parti, Zuraida mendakwa dipaksa menandatangani dokumen itu dan tidak mengetahui butiran dokumen tersebut. Dakwa Zuraida, dia hanya diberikan dokumen itu sehari sebelum penamaan calon untuk PRU 14 pada 2018 tanpa butiran, terma dan syarat dijelaskan kepadanya. Zuraida memberi keterangan bahawa tidak diberi pilihan lain selain meletakkan tanda tangannya pada dokumen itu dan mendakwa dipaksa berbuat demikian. Kata Zuraida lagi, jika mengetahui kandungan sebenar dokumen itu, dia tidak akan menandatanganinya dan kerana semua sebab di atas serta keinginannya untuk menjaga kepentingan penghuni Ampang telah membuatkannya menandatangani dokumen berkenaan. Zuraida memberi keterangan bahawa terkejut apabila mendapat tahu menerusi laporan media bahawa PKR tiba-tiba mengumumkan pemecatannya. Zuraida mendakwa sebelum pengumuman media mengenai pemecatannya, dia telah pun menjawab tunjuk sebab PKR sebelum ini atas 3 dakwaan sambil menambah dia berasa optimistik dan sangka baik terhadap penjelasannya kepada parti dan berpendapat perkara itu boleh diselesaikan secara baik. Dalam perkembangannya lain, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan Adun Tanjung Bidara Rauf Yusof dicalonkan sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Zaidi Johari berkata Ketua Menteri baru akan mengangkat sumpah jawatan esok susulan peletakan jawatan Adun Lendu Sulaiman Mat Ali. Dalam satu kenyataan, Zaidi memaklumkan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam telah menerima surat peletakan jawatan Sulaiman sebagai Ketua Menteri Melaka. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia dijadualkan berlangsung di Dewan Seri Utama Pejabat Yang di-Pertua Negeri pada jam 3 petang. Spekulasi pertukaran Ketua Menteri Negeri itu mula dilaporkan media sejak semalam, susulan tular maklumat mengenai istiadat mengangkat sumpah jawatan melibatkan Rauf. Isu pertukaran pemimpin negeri itu mula hangat beberapa bulan selepas kemenangan besar BN pada pilihan raya negeri pada 20 November 2021. Pada 27 Mac lalu, Zahid mengesahkan struktur pentadbiran Kerajaan Melaka akan berubah susulan pembentukan Kerajaan Perpaduan di peringkat negeri. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.